Antara tumpuan di Dewan Rakyat hari ini ialah perkembangan draft rang undang-undang perkhidmatan parlimen. Perinciannya kita bersama Sazwani Samsu. Ya, Syahirah, rang undang-undang perkhidmatan parlimen kini telah siap. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, RUU berkenaan hanya menunggu masa untuk dibentangkan di parlimen. Bagi merealisasikan usaha reformasi ini, beberapa sesi libat urus yang berkesan dengan izin meaningful engagement telah diadakan pada tahun 2023 dan pada tahun ini 2024, termasuk semua pihak yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kementerian Kewangan MOF, Jabatan Peguam Negara AGC serta bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri BAHYU bagi memuktamadkan ketetapan dasar berkenaan dalam perkara ini. Jadi jawapan di sini memang dah 90% dah siap. Rang undang-undang pun dah siap. Hanya tunggu masa. Penyataan bagi menjawab soalan ahli Parlimen Raup Chow Yu Hui. Jelas Datuk Seri Azalina, langkah reformasi itu selaras matlamat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dan eksekutif, sekaligus memperkasa semangat perlembagaan. Dewan hari ini turut diberi maklum kerajaan kekal dengan pendirian tidak menutup mana-mana pengoperasian media sosial. Bagaimanapun kerjasama dengan pengendali terus dipergiat bagi menangani isu keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, ini termasuk kawalan penjualan produk terlarang di platform tersebut. Di Malaysia, kita pada waktu ini, saya ulang, tidak berhasrat untuk menutup mana-mana platform media sosial, tapi kita percaya kita perlukan kerjasama yang lebih baik daripada platform-platform ini, dan ada beberapa langkah yang sedang dipertimbang untuk pastikan sekiranya ada isu-isu seperti keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak terutamanya, isu bahan-bahan lucah, bahan-bahan pornografi dan sebagainya dapat ditangani dengan lebih baik, termasuk juga masalah jualan produk-produk yang mungkin tidak patut. Ya. Jadi ada beberapa perkara ini sedang diteliti dan insya-Allah kita akan tangani dengan lebih menyeluruh. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar. Baik saudara, ini pula mengenai serangan cyber. Menteri Digital Gobind Singh Dio memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana untuk tingkat kepakaran bagi menangani ancaman pada masa hadapan. Yang berhormat, program-program untuk kita meningkatkan kapasiti building dan juga di mana kita dapat menawarkan beasiswa daripada e-council sebanyak 5 juta untuk seramai 2,000 orang. Selain daripada itu, yang berhormat, kita juga perlu lihat kepada aspek akademik di dalam perkara ini. Banyak kita ada banyak universiti dan sebagainya, institusi pengajian yang juga menunjukkan minat di dalam bidang ini, dan soal berkaitan dengan sama ataupun tidak kita boleh menarik kepakaran dan juga membina kepakaran untuk masa depan adalah penting. Dalam keadaan tersebut, kita juga ada program-program di mana kita melaksanakan kerjasama dengan universiti-universiti dan juga syarikat-syarikat swasta. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Padang Terap. Dan sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT mencadangkan perluasan skop dana jaminan khas kepada projek perumahan swasta yang masih dalam kategori sakit. Kerana bagi kami, pertamanya pemulihan projek perumahan swasta sakit boleh dilaksanakan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun berbanding projek perumahan terbengkalai yang memerlukan masa paling tidak 5 tahun. Yang keduanya, pemantauan dan kawalan bayaran balik pinjaman melalui akaun pemajuan perumahan HDA. Dan ketiga, projek perumahan swasta sakit masih mempunyai pemaju yang asal dan bertanggungjawab menyiapkan projek. Datuk Aiwan menjawab pertanyaan ahli Parlimen Wangsa Maju. Ketika ini KPKT dan Kementerian Kewangan sedang meneliti kaedah dan mekanisme dana jaminan
khas. Baik saudara, ketika ini sedang berlangsung sesi penggulungan bagi perbahasan usul titah diraja. 7 kementerian dijadual terlibat penggulungan hari ini. Perinciannya kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kembali bersama Syahirah di Angkasa Puri. Wani, terima kasih.